dari session 13 ini membentangkan assignment kami yang bertajuk Anthrax dari subjek Microbiology. Saya Nurul Syazah Salsabila binti Ahmad. Saya Nur Anislazah binti Muhammad Jamil. Saya Sofiana Khadijah binti Aizul Isha. Saya Nuhani Syafiqah binti Muhammad Kamal. Saya Rahman Sarah binti Muhammad Hafiz. Introduction. Anthrax ialah penyakit berjangkit yang serius yang disebabkan oleh bakteria gram yang dikenali sebagai Bacillus anthracis. Ia berlaku secara semula jadi di dalam tanah dan biasanya memberi kesan kepada haiwan. Contoh haiwan domestik ataupun haiwan liar. Orang ramai boleh mendapat penyakit anthrax jika mereka bersentuhan dengan haiwan yang dijangkiti atau produk haiwan yang tercemar. Anthrax boleh menyebabkan penyakit yang teruk kepada manusia dan haiwan. Ini contoh luka yang akan terjadi jika seseorang itu dijangkiti anthrax. Manusia boleh dijangkiti anthrax apabila spora masuk ke dalam badan. Apabila spora anthrax masuk ke dalam badan, ia boleh diaktifkan. Bakteria kemudian membiak merebak di dalam badan, menghasilkan toksin dan menyebabkan penyakitnya yang menjadi lebih teruk. Ini boleh berlaku apabila seseorang itu makan makanan atau minum air yang tercemar dengan spora atau mendapat spora daripada luka atau yang menghakis pada kulit. Seterusnya, aktiviti tertentu juga boleh meningkatkan peluang seseorang untuk dijangkiti anthrax. Ini adalah bakteria gram positif yang bernama Bacillus anthracis. Untuk inhalation anthrax symptom, yang pertama ialah loya, muntah atau sakit perut. Yang kedua ialah short of breath, iaitu kesukaran bernafas atau sesak nafas. Yang ketiga ialah berpeluh. Yang keempat ialah letih ataupun penat. Yang kelima ialah pening kepala. Dan yang terakhir ialah demam. Bagi gastrointestinal anthrax symptom, yang pertama ialah loya dan muntah, terutamanya muntah berdarah. Yang kedua ialah sakit tegak. Yang ketiga ialah swelling of abdomen at stomach, iaitu bengkak pada perut. Yang keempat ialah sakit kepala. Yang kelima ialah diarrhea or bloody diarrhea. Dan yang terakhir ialah demam. Untuk injection anthrax symptom, yang pertama ialah bengkak di sekitar tempat sakit. Yang kedua ialah demam. Yang ketiga ialah melecur atau bentuk yang mungkin di atas. Dan yang terakhir ialah absces mendalam di bawah kulit atau dalam kotak di mana ubat disuntik. Untuk injection anthrax symptom, simptom anthrax suntikan adalah sama dengan anthrax kulit. Tetapi anthrax suntikan boleh merebak ke seluruh badan dengan lebih cepat dan lebih sukar untuk dikenali dan dirawat berbanding anthrax kulit. Diagnosis untuk penyakit anthrax adalah mengambil sejarah pesakit, melakukan chest X-ray dan CT scan. Ketiga-tiga diagnosis ini bertujuan untuk mengukur antibodi atau toksin dalam darah. Yang kedua, untuk menguji secara langsung bakteria Bacillus anthracis dalam sampel darah. Yang terakhir adalah cerebrospinal fluid (CSF). Okey, seterusnya prevention. Yang pertama, anthrax jarang berlaku dan kebanyakan orang tidak akan pernah terdedah kepadanya. Terdapat vaksin yang dilesenkan untuk mencegah anthrax, tetapi ia hanya disyorkan untuk kegunaan rutin dalam kumpulan tertentu, iaitu orang dewasa berisiko seperti anggota tentera dan pekerja makmal. Yang kedua, elakkan makan daging mentah atau kurang masak dan elakkan bersentuhan dengan haiwan ternakan, produk haiwan dan bangkai haiwan. Yang ketiga, untuk melindungi daripada spora anthrax, pastikan haiwan yang diimport dengan sijil veterina antarabangsa yang telah menjalani pemeriksaan kerajaan yang sesuai. Management atau treatment. Antibiotik dan antitoksin sekurang-kurangnya 3 dos vaksin. Yang kedua, pesakit dengan kes anthrax yang serius memerlukan rawatan yang agresif seperti pengaliran cecair berterusan dan membantu pernafasan melalui pengudaraan mekanikal.
kulit. Antraks gastrousus yang tidak dirawat juga membawa kadar kematian sebanyak 50%. Tetapi dengan rawatan yang sesuai, kadar kematian menurun kepada kurang daripada 40%. Daripada semua bentuk, antraks kulit membawa prognosis terbaik dengan kematian di angka di bawah 20%. Epidemiologi. Yang pertama, risiko. Memakan daging kurang masak yang tercemar dengan spora tinggal di kawasan luar bandar dan pertanian. Yang kedua, tiada jangkitan dari manusia ke manusia, iaitu ditemui pada binatang seperti biri-biri, lembu dan kambing yang dijangkiti selepas mereka memakan spora dalam tanah yang tercemar dan bertahan selama bertahun-tahun. Yang ketiga, program vaksinasi haiwan dan manusia. Oleh itu, antraks jarang ditemui di negara maju. Kes jangkitan antraks adalah 95% kulit, 5% pernafasan dan 1% gastrousus. Yang keempat, kurang penjagaan kesihatan dan ujian diagnostik. Defisit pengetahuan terhadap organisma penyebab dan kegagalan untuk mendiagnosis antraks. Yang terakhir, antraks gastrousus dilakukan rendah. Mungkin disebabkan dia paling kerap berlaku di kawasan yang sukar untuk dikenal pasti dan terdapat gejala yang berbeza-beza. Okey, seterusnya adalah differential diagnosis. Terdapat pelbagai perbezaan differential diagnosis yang merangkumi kulit, saluran pernafasan dan gastrointestinal. Okey, sebagai contoh untuk kulit, cat scratch disease, iaitu sebagai contoh, kalau kucing cakar kita, kita ni berisiko tinggi untuk dapat jangkitan sebab kucing kan main cakar-cakar tanah, so lagi tinggi risiko untuk kita dapat jangkitan antraks. Seterusnya, melalui saluran pernafasan yang antara yang famous, influenza, pneumonia dan sebagainya lah. Yang terakhir ialah gastrointestinal. Antara contoh yang famous kita boleh tahu peritonitis ataupun bubonic plague. Ini lebih kurang sama lah dengan kulit. Okey, seterusnya adalah patofisiologi. Okey, dia merangkumi 3 jenis jangkitan, iaitu antraks kulit, antraks usus dan antraks inhalation. Antraks kulit adalah jenis yang paling biasa berlaku dan terjadi 1 hingga 2 hari selepas kulit tercalar dan terdedah pada tanah, bahagian haiwan atau najis yang mengandungi spora. Inilah yang kita cakap pasal yang cat disease tadi tu, cakap-cakap tu. Okey, seterusnya, kulit yang dijangkiti membentuk benjolan air ketika ditamat yang kemudiannya menjadi lembuhan atau ulcer. Yang ketiga, bakteria masuk ke dalam aliran darah dan menyebabkan keracunan darah. Antraks usus pertama terjadi 2 sampai 5 hari selepas makan daging yang tercemar, iaitu spora. Lepas tu yang kedua, dia akan terjadi luka dan pendarahan pada dinding usus. Yang ketiga, pesakit akan merasa loya, hilang selera makan, muntah, demam dan sakit perut, muntah berdarah dan cerit-berit. Dan last kali keracunan dan kehilangan darah menyebabkan terjadinya renjatan, iaitu shock. Okey, seterusnya adalah antraks inhalation, iaitu kurang berlaku tapi antara penyakit antraks yang paling serius di mana spora disedut ke dalam paru-paru. Seterusnya, gejala seperti selsema terjadi 2 hingga 3 hari dengan tanda-tanda demam, batuk dan sesak nafas sebelum paru-paru berdarah. Dan yang terakhir, kematian boleh berlaku